Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Mac bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. PJRM perlu dedah segala laporan berhubung penangkapan warga Israel. Juga beras putih tempatan masih tidak kelihatan dalam pasaran. Polis Diraja Malaysia PDRM perlu mendedahkan segala laporan berhubung penangkapan warga Israel yang berada dalam negara bersama 6 senjata api 2 hari lepas. Penganalisis jenayah merangkap pakar kriminologi Syahul Hamid Abdul Rahim menegaskan pihak polis tidak perlu menyembunyikan sebarang hasil siasatan kerana kes tersebut merupakan satu ancaman buat rakyat Malaysia. Berkemungkinan ini bergantung pada siasatan polis. Apa tujuan sebenarnya suspek masuk ke negara ini? Kerana Perdana Menteri dan rakyat sendiri pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakyat sendiri terlalu lantang membidas tindakan Zionis Israel ke atas Palestin. Jadi ini juga berkemungkinan ada ancaman kepada kita. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah pendedahan yang perlu dilakukan oleh pihak polis kerana rakyat perlu tahu apa tujuan suspek ini masuk ke negara ini. Jelasnya beliau tidak menolak kemungkinan bahawa terdapat lagi tali barut yang masih bebas di luar sana dan siasatan perlu dijalankan dengan segera agar rakyat serta orang kenamaan berasa lebih selamat ketika berada di kawasan halayak ramai. Sementara itu, beliau mengharapkan agar pegawai imigresen yang bertugas di pintu masuk negara lebih bersikap was-was selepas ini dengan setiap kemasukan warga asing agar dapat mengelak kemasukan warga Israel lebih awal ke dalam negara meskipun mereka pemegang pasport dua negara. Saya pasti bahawa pegawai imigresen yang dibekalkan dengan latihan cekap untuk memeriksa setiap warga negara asing yang untuk masuk negara ini. Dan nasihat saya adalah kepada pegawai imigresen yang kita masuk supaya lebih rasa curiga pada setiap orang warga asing yang masuk ke negara ini. Kerana itulah yang kita akan dapat mengatasi berlakunya kemasukan warga negara yang tidak diingini seperti warga negara Israel itu sendiri. Memang betul ada negara boleh menggunakan 2 pasport untuk masuk ke negara ini, dan kita kena pasti bahawa kalau asalnya adalah warga negara Israel, kita juga boleh tolak kemasukan mereka. Tambahnya, situasi sama perlu dilakukan oleh pihak berkuasa yang menjaga di sepanjang sepadan Malaysia Thailand. Pihak terlibat juga perlu lebih serius untuk menangani usaha menyeludup senjata api yang boleh dikatakan sering berlaku. Sementara itu, PDRM akan menjalankan siasatan secara menyeluruh berhubung tangkapan seorang warga Israel tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut termasuk laporan-laporan yang disiarkan bahawa individu berkenaan datang untuk ketua keluarga kumpulan penjenayah seteru serta penglibatan individu lain dalam kes ini. PDRM juga akan memohon reman terhadap lelaki berkenaan mengikut Akta Senjata 1960. Beras putih tempatan atau BPT masih tidak kelihatan dalam pasaran. Ketua Task Force Pemantauan Kluster Makanan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NAKOL, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, dalam tinjauannya ke 3 pasaraya di Kota Kemuning hari ini, pihaknya mendapati hanya beras putih import BPI yang dijual. Ada 5 sahaja lokasi yang menjual beras putih tempatan, itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Tak sampai 5%. Saya meminta supaya Ketua Pengarah Kawas Lia Padi bertanggungjawab untuk memastikan pengedaran ini sampai ke semua pasaraya supaya rakyat yang menunggu untuk membeli beras putih tempatan dengan harga RM26 dapat dibeli. Dan keputusan kerajaan yang dibuat oleh Perdana Menteri dilaksanakan oleh sistem delivery yang ada. Tetapi malangnya
sistem delivery ini gagal. Sebelum ini, mesyuarat NACOL dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 20 Mac lalu memutuskan 4 perkara bagi mengatasi isu beras. Antara tindakan itu termasuklah kerajaan mengarahkan supaya semua stok semasa padi dan beras yang dibeli oleh pengilang berjumlah 140,000 tan metrik diproses serta dikeluarkan untuk kegunaan pasaran tempatan serta-merta. Sementara itu, dalam isu manipulasi harga beras putih di negara ini, Syed Abu Hussein mencadangkan kepada NACOL supaya hanya satu harga bagi semua BPT dan BPI yang dipasarkan dalam negara ini. Cadangan itu antara lain dapat mengelakkan masalah manipulasi harga dalam kalangan pembekal. Satu sindiket pengedaran dadah tumpas apabila polis menahan 5 lelaki berusia antara 30 hingga 56 tahun serta merampas pelbagai jenis dadah bersama 2 pucuk pistol bernilai lebih RM273,000 dalam serbuan Rabu lalu. Serbuan menerusi Optaring Bravo pada 7.40 petang itu dibuat di sebuah rumah di Kampung Jambu, Jalan Panji di Kota Baru. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata risikan pihaknya mendapati sindiket ini bergiat aktif dalam penyeludupan beras dari negara jiran sejak 5 tahun lalu. Namun, mula beralih kepada dadah dan senjata api. Tetapi dengan terjumpanya sebilah dadah piyaba terutamanya yang banyak, mungkin telah menyelitkan aktiviti pengedaran dadah dalam penyeludupan beras. Dan dalam penyeludupan beras kita tengok kumpulan ini telah bergerak hampir 5 tahun berdasarkan rantaian family yang terlibat dalam kes sebegini. Dan kita percaya ada lagi ahli-ahli kumpulan yang tidak boleh ditangkap pada hari itu. Dan kita tengah mengesan, dan kalau mengikut saksi memang ada lain-lain kumpulan yang terlibat dalam kegiatan ini. Antara dadah yang dirampas dalam serbuan tersebut ialah 5 kg ganja, 17,200 pil yaba atau pil kuda, 18 liter disyaki air ketum dan 2 liter disyaki ubat batuk. Selain itu, turut dirampas ialah 2 pucuk pistol iaitu jenis STI Champion dan SW Mode 100, 1 kelopak bersama 5 butir peluru hidup, 42 butir peluru hidup, 50 kampit beras seberat 5 kg, sebuah Toyota Hilux serta 5 telefon bimbit. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan Kota Baru hari ini. Mengulas lanjut, Muhammad Zaki berkata kumpulan berkenaan tidak ada dalam senarai polis sebagai sindiket dadah dan kemungkinan mereka baru beralih untuk menyelitkan aktiviti penyelundupan dadah. Kesemua mereka ditahan reman bermula Khamis lalu sehingga esok. Jenazah Megat Ashman Akif Megat Irman Jeffney, pelajar Malaysia yang maut dalam insiden kemalangan jalan raya di Lake Tekapo, New Zealand, berkemungkinan akan dibawa pulang ke kediaman datuknya di Ipoh, Perak. Nenek Allahyarham Nur Hanita Mio Muhammad Nur, 62 tahun, berkata anaknya Megat Irman Jeffney menyuarakan hasrat terbabit dan akan berangkat ke New Zealand malam ini bersama abang sulung mangsa. Menurut Nur Hanita, keputusan akhir urusan pengebumian arwah bagaimanapun diserahkan kepada Megat Irman Jeffney selepas tiba di negara terbabit dan perbincangan dibuat dengan pihak berkaitan di sana. Katanya Megat Irman Jeffney sebelum itu masih cuba menghubungi arwah selepas menerima berita terbabit. Tahu ayah, ya, memang ayah dia. Susah nak terima. Yalah. Dia kata sampai dia kata kenapa tak ambil dia, kan? Dia kata sebabnya Akif ni baru 21 katanya, baru sekejap sangatlah merasa nikmat dunia ni, orang kata kan. Itu ayah kata jangan macam tu, katakan jangan cakap, menangis tak apa, jangan cakap, kita nasihat kat dia kan, jangan. Jadi tok ni tengok dia bercakap macam tu pun tok kan, tengok dia itulah dia call tu, kita dengar ring tu kan. Telefon masih ringing lah maksudnya. Masih ringing tapi dia tak angkat lah kan. Tu dia kata, Akif kenapa tak angkat Akif? Selalu ayah call. Kamu tengah belajar pun kamu angkat katanya. Ni kenapa tak angkat katanya. Dia masih cuba call juga lepas kita. Yalah. Menjelaskan kemalangan yang berlaku, ujar Nur Hanita, mereka dimaklumkan arwah Megat Ashman Akif yang mesra dipanggil Akif bersama 5 rakannya dalam perjalanan berkonvoi bersama 2 lagi kereta yang disewa ke Queenstown.
Katanya Akif yang mempunyai lesen memandu antarabangsa memandu kereta paling akhir, namun punca kemalangan masih belum diketahui. Sementara itu, Datuk Arwah Megat Has Husaini Megat Abdul Rahman 85 tahun berkata, walaupun sedih, beliau reda sekiranya jenazah Akif dikebumikan di New Zealand. Malah katanya anaknya juga cuba menyampaikan berita tersebut dengan cara yang tidak mengejut ekoran beliau yang baru dibenarkan keluar dari unit rawatan rapi ICU akibat masalah jantung dan jangkitan kuman pada paru-paru. Saya dapat panggilan daripada anak saya. Suruh pergi rumah dia di Meru. Jadi saya pun heran juga apa surprise-nya. Dia kata datanglah ada surprise. Sampai sana, dia pun peluk saya tu. Itu adiknya lah, ni dengan saya. Dia peluk saya, dia kata, Akif dah tak ada, dah habis. Katanya dia kini tidak dapat lagi mendengar suara Akif, anak kedua daripada 5 beradik yang sering bergurau dan paling rapat dengannya. Megat Ashman Akif, Megat Irman Jeffney dan Wan Nur Adlina Alisa, kedua-duanya penuntut University of Canterbury, maut dalam kemalangan di Lake Tekapo di New Zealand tengah hari semalam. Dalam kemalangan terbabit, 3 lagi pelajar Malaysia cedera membabitkan 2 penuntut universiti sama iaitu Nur Firas Wafiah dan Lia Isabel Walton selain Muhammad Faris Muhammad Fairusham daripada Victoria University Wellington. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan menghulurkan bantuan berkaitan keperluan membawa pulang jenazah 2 pelajar Malaysia yang maut dalam kemalangan jalan raya di Lake Tekapo, New Zealand. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, beliau sedang mendapatkan maklumat lengkap dan menanti maklum balas daripada Kementerian Luar Negeri. Dan pihak kementerian akan facilitate, akan membantu perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan yang ada bagi memastikan supaya masuklah proses penghantaran dan sebagainya. Tapi awal bagaimanapun kita menyerahkan kepada keluarga terlebih dahulu kerana perbincangan perlu diadakan dengan keluarga terbabit bagaimana pengurusan jenazah. Menurut Datuk Seri Zamri, bantuan sama akan turut disalurkan kepada 3 lagi pelajar Malaysia yang cedera dan sedang menerima rawatan di Hospital Christchurch, South Island, New Zealand. Kementerian Luar Negeri melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Wellington, New Zealand dalam kenyataan berkata, 2 mangsa dilaporkan terkorban di tempat kejadian, manakala 3 lagi sudah diterbangkan ke Hospital Christchurch, South Island, New Zealand untuk mendapatkan rawatan segera. Kapal kedua bawa 400 tan bantuan kepada Gaza bertolak dari Cyprus. Alhamdulillah, bertemu kembali. Perbadanan Wakaf Selangor PWS salur RM80,000 kepada 2 rumah anak-anak yatim seliaan Yayasan Islam Darul Ihsan. Sumbangan disalurkan untuk baik pulih dan ubah suai rumah bagi keselesaan anak-anak yatim yang berada di rumah berkenaan. Rumah kebajikan yang menerima bantuan tersebut adalah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah dan Pertubuhan Kebajikan Uhwah Anak Yatim Miskin Daerah Sabak Bernam. Cek curah wakaf Fisabilillah disampaikan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin. Sumbangan tersebut merupakan sebahagian inisiatif mengoptimalkan penyaluran wakaf dengan menyantuni institusi keagamaan, pendidikan dan kesihatan. Layari Wakaf Selangor untuk butiran lanjut. Baik, pelbagai cara dilakukan umat Islam untuk memudahkan urusan ibadah harian, terutama memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Sehubungan itu, Pengarah Urusan Kuduah Teknologi Sudan Berhad, Abdul Rahman Muhammad berkata, aplikasi Khair yang dilancarkan tahun lalu itu umpama one-stop center kepada umat Islam. Menurut Abdul Rahman yang juga pengasas aplikasi Khair, aplikasi tersebut sangat mudah, praktikal dan sahih untuk digunakan serta boleh dibawa ke mana sahaja. Selain membantu dalam pengajian Al-Quran, aplikasi berkenaan turut mengandungi pelbagai panduan antaranya pembelajaran agama serta bahasa Arab melalui madrasah digital, tanya ustaz dan ustazah
semak waktu solat dan arah kiblat serta ibadah tracker. Dan kita pun ada banyak rancangan-rancangan terutama madrasah digital yang bincangkan tentang Al-Quran, yang bincangkan tentang sirah, fiqh dan apa-apa persoalan agama. Apa sih hal ni selain tu kan, selain aktiviti-aktiviti itu kan anda boleh belajar agama dan anda boleh macam bawa suatu ustaz dalam telefon kita, dalam poket kita. Itulah aplikasi yang kita nak war-warkan, itulah aktiviti yang dijalankan sepanjang Ramadan dan insya-Allah kita sebarkan lebih banyak kebaikan lepas ni. Abdul Rahman yang ditemui di Kuduah Teknologi Rembau Negeri Sembilan berkata, umat Islam juga boleh mengikuti program keagamaan, aktiviti serta promosi yang dianjurkan secara langsung dan menerusi rakaman di aplikasi berkenaan. Orang ramai juga boleh menyumbang melalui aplikasi Khair untuk memudahkan pelaksanaan program pendidikan Al-Quran secara percuma di pusat Nadi Al-Quran di seluruh negara ke akaun bank tertera. Kerajaan Selangor akan melonggarkan beberapa syarat kelulusan pemutihan tahfiz dengan memberi beberapa pengecualian syarat. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, Datuk Syazihan Ahmad, pengecualian syarat-syarat itu akan ditentukan oleh jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk menilai perkara terbabit. Okey. Itu belum resmi lagi sebenarnya. Semua saya telah diarah oleh kerajaan untuk mewujudkan satu jawatan kuasa untuk menentukan dua kategori. Dalam untuk menentukan dua kategori ini, jawatan kuasa diarah untuk mendefinisikan terlebih dahulu kedua-dua kategori ini. Dan yang pasti, sama ada dia dikecualikan atau memerlukan melalui proses-proses yang diringankan. Menurutnya lagi, kedua-dua kategori tersebut akan diputuskan oleh Menteri Besar Selangor dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN dijadualkan pada bulan September depan. Namun katanya jawatan kuasa yang baru ditubuhkan ini akan mengadakan mesyuarat pertama selepas Hari Raya Aidilfitri untuk menentukan elemen-elemen pengecualian dan syarat-syarat pemutihan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutup Ijtima' Hufaz ke-17 di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Media melaporkan Januari lalu, tempoh pemutihan sekolah agama persendirian di Selangor dilanjutkan sehingga Disember tahun ini susulan garis panduan pemutihan baharu kini sedang dikemaskini. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Selangor, PITAS, Muhammad Hafiz Hanifah, yakin dengan garis panduan baharu yang akan digunakan nanti, lebih dari 80% permohonan mahad tahfiz ini boleh diluluskan. Tapi dengan adanya pemutihan 2.0 ni, garis panduan baru ni yang telah diluluskan 20 Mac lepas, insya-Allah saya percaya lebih 80% mahad tahfiz boleh diputihkan. Dan beliau juga berharap kerajaan negeri dapat membantu pihak ma'had dalam penetapan bayaran yang perlu dijelaskan dalam proses pemutihan ini nanti. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. ...400 syahid di Hospital Al-Shifa. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita beralih ke perkembangan di Gaza. Lebih 40 terbunuh dalam serangan dan kepungan Israel di Hospital Al-Shifa yang memasuki hari ke-13. Media Gaza melaporkan mangsa korban kezaliman Zionis itu termasuklah pesakit, kaki tangan kesihatan dan penduduk Gaza yang berlindung di hospital berkenaan. Israel semalam nekat untuk meneruskan operasi di Hospital Al-Shifa dengan menggunakan alasan sama, iaitu untuk menjejaki pejuang Hamas yang kononnya menjadikan hospital berkenaan sebagai pusat operasi ketenteraan mereka. Ketika ini, sekurang-kurangnya 107 pesakit dan 60 kaki tangan perubatan masih terperangkap di Hospital Al-Shifa selepas Zionis menafikan akses kemasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. WHO sebelum ini mendesak Israel berundur dari Hospital Al-Shifa
kerana mereka terputus hubungan dengan petugas yang berada di fasiliti perubatan terbesar di Gaza itu. Seorang doktor sebelum ini sempat mendedahkan bahawa pesakit dan pasukan perubatan dikurung di dalam satu bilik dengan bekalan makanan dan minuman yang terhad. Serentak dengan operasi berterusan di Hospital Al-Shifa, pencerobohan sama turut dilancarkan di Hospital Nasir dan Hospital Al-Amal di Han Yunis. Bandar Ramallah dibanjiri ribuan penduduk Palestin yang menuntut perang Gaza ditamatkan sempena memperingati Land Day atau Hari Tanah. Protes sama turut bergema di negara haram Israel yang mendesak Netanyahu menghentikan genosid ke atas Gaza. Hari Tanah yang disambut pada Jumaat lalu adalah acara tahunan bagi memperingati protes 1976 terhadap rampasan tanah milik penduduk Arab di Palestin oleh Israel. Tunjuk perasaan itu juga tanda bantahan terhadap kekejaman Israel ke atas rakyat Palestin. Genosid selama 6 bulan di Gaza turut dibantah rakyat Israel. Di Dirhana Israel, kumpulan penunjuk perasaan yang diketuai oleh ahli parlimen Israel berketurunan Arab berarak sambil mengibarkan bendera Palestin dan membawa spanduk bertulis "Hentikan perang ke atas Gaza". Kebanyakan penunjuk perasaan adalah warga Arab Israel, iaitu penduduk Palestin yang berjaya mengelak pemindahan paksa ketika Perang 1948 yang menyaksikan pembentukan negara haram Israel, di mana sekitar 21% daripada penduduknya adalah warga Arab Israel. Hari Tanah memperingati bantahan dan mogok pada 30 Mac 1976 terhadap keputusan pihak berkuasa Israel untuk merampas sebahagian besar tanah di wilayah utara Galilea. Sementara itu di Baitul Maqdis, ratusan rakyat Israel lancar protes di hadapan rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuntut dia meletak jawatan dan mendesak kerajaan segera menamatkan krisis susulan perang Israel-Palestin. Mereka turut mendesak pembebasan tebusan dan mengkritik cara Netanyahu mengendalikan perang. Israel sekali lagi bertindak keterlaluan dengan melepaskan tembakan kepada rakyat Gaza yang sedang menantikan bantuan di bulatan Kuwait. Insiden seumpama itu berkali-kali berlaku di lokasi sama sehinggakan ia digelar perangkap maut oleh penduduk Gaza. Tragedi waktu subuh itu berlaku ketika ribuan orang berkumpul untuk menantikan 15 truk yang membawa makanan. Sejurus tentera Israel melepaskan tembakan, keadaan menjadi huru-hara sehingga terjadinya rempuhan. 5 dilaporkan terbunuh dengan 3 daripadanya menjadi mangsa peluru Israel. Turut menjadi sasaran anggota jawatan kuasa tempatan yang bertanggungjawab memastikan bekalan bantuan sampai kepada penduduk Gaza yang memerlukan. Ada juga saksi mendakwa truk yang melalui kawasan itu bergerak laju sehingga melanggar orang ramai yang cuba untuk mendapatkan makanan. Walaupun bulatan Kuwait itu digelar perangkap maut, namun rakyat Gaza tetap merisikokan diri mereka menunggu bantuan kerana situasi terdesak dan tidak mahu pulang dengan tangan kosong. Kapal kedua yang membawa 400 tan bantuan kepada Gaza bertolak dari Cyprus semalam. Flotila bersama 2 lagi kapal itu menjadi harapan besar buat rakyat Gaza ketika akses kemasukan bantuan menerusi jalan darat disekat dan memburukkan lagi krisis kebuluran. Kapal berkenaan meninggalkan pelabuhan Larnaca selepas usaha diplomatik oleh Cyprus untuk membuka koridor maritim ke wilayah itu yang dikepung tentera Israel sejak Oktober tahun lalu. Kapal kedua yang sedang dalam perjalanan itu hasil kerjasama Badan Amal, World Central Kitchen dan yayasan dari Spanyol Open Arms. Menurut jurucakap WCK Juan Camilo, kapal bantuan Geneva berkenaan membawa bekalan makanan tahan lama dan mudah untuk dihidang seperti sayur dalam tin, kekacang, tepung dan beras, di mana ia cukup untuk lebih 1 juta hidangan. Behind me you have the Open Arms, you have the Lidra Dynamic and you have the Jennifer. 3 of the boats are going right now to the coast of Gaza with tons of food for the people of Gaza. We have the Open Arms and the Marshall already went, and we have the Jennifer loaded with hundreds, almost 400 tons of food. We have canned product, we have flour, rice, we have dates, and this will be arriving in the next days for the people of Gaza. Pelayaran itu dijangka mengambil masa 65 jam. Kapal pertama sebelum ini yang membawa bertantan bantuan tiba di Gaza 2 minggu lepas.
Sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan Jurubahasa Isyarat Amin Zuhali Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.